forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Dr. Lokman jawab kenyataan Tun N. Apa Tun N cakap? PM boleh tumbangkan Anwar sama macam langkah 5MP bersatu. Saya baca dia sikit. Bekas Perdana Menteri Tun N berkata, PM masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunakan pakai kaedah 5 ahli parlimen perbankan yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan tanpa keluar parti sebelum ini. Okey, mari kita dengar jawapan Datuk Lokman Adam. Di akhir kita komen macam biasa. Seperti mana yang diperkatakan oleh Haji Hadi, untuk menarik orang kita, orang BN bersama dengan Perikatan Nasional. Okey. Mahathir kata, dia kata kalau 5 orang daripada Perikatan Nasional boleh berikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Okey. Maknanya mereka juga boleh bagi sokongan untuk mengangkat daripada Perikatan Nasional menjadi Perdana Menteri. Ini kebodohan Mahathir, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, mereka boleh menyokong Datuk Seri Anwar, boleh menyatakan, menzahirkan sokongan. Mereka tidak boleh memindahkan parti. Okey. Tetapi apa bezanya menzahirkan sokongan pada Datuk Seri Anwar dengan menzahirkan sokongan kepada orang lain untuk diangkat menjadi Perdana Menteri? Beza, tuan-tuan. Beza dia, Datuk Seri Anwar sudah pun menjadi Perdana Menteri. Sudah pun menjadi Perdana Menteri. Hari ini, sokongan daripada 148 yang telah membentuk kerajaan perpaduan di peringkat awal, tolak satu yang meninggalkan kita, iaitu Syed Saddiq, ada 147. Campur 5 orang daripada Perikatan Nasional memberikan sokongan pada Datuk Seri Anwar, kita ada 152. Bila ada 152 ni, maknanya saudara, kita ada lebih 2/3. Kita ada lebih 2/3. Tuan-tuan, boleh tak daripada 30 orang ahli parlimen BN ini, 15 daripada mereka atau 10 daripada mereka, ataupun 3 daripada mereka menyatakan sokongan kepada orang lain sebagai Perdana Menteri? Boleh tak, tuan-tuan? Pertama sekali, mereka perlu buat undi tak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu saudara, dalam keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini begitu kukuh, kalau 40 orang daripada ahli parlimen kita sedia ada ini buat undi tak percaya dan 40 orang memberikan sokongan pada orang lain pun, Datuk Seri Anwar masih ada 112 dan dia masih lagi boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kalau 40 orang. Kalau ada 41 orang menyatakan tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, yes, pada ketika itu, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar akan kehilangan, saudara, akan kehilangan sokongan ataupun simple majority. Tapi mana datang logiknya benda ini nak berlaku, tuan-tuan? BN pun hanya ada 30 orang. Daripada 30 orang ini pun, yang pro kepada Perikatan Nasional peringkat awal setahun yang lalu, hanya 10 orang. Hari ini ramai dah bersama dengan kepimpinan parti. Kalau ada pun yang kepala tak berapa nak straight ni, 2-3 orang. 2-3 orang ni pun tak berani nak beri sokongan ataupun nak kosongkan kursi dia, kerana rasa hormat mereka kepada Kebawah Tuanku Sultan Johor. Saya tak nampak, saudara, akan ada lebih daripada 2-3 orang yang akan merubah keputusan. Kalau ikut Dr. Ashraf Wajidi, seorang pun tidak akan memindahkan sokongan kepada Muhyiddin atau sesiapa di sebelah pihak sana. Maknanya, kalau hari ini mereka ada kurang daripada 1/3, campur 3 orang ni pun tak jadi apa, tuan-tuan. Macam mana nak angkat Sanusi ni, Samsuri menjadi Perdana Menteri seperti mana yang digambarkan oleh puak-puak ni. Ini kita kena jelas, tuan-tuan. Okey.
Keduanya, saudara, saya nak beritahu. Okey. Keduanya, yang paling jelas sekali, tuan-tuan, yang paling jelas sekali, di bawah Akta Anti Lompat Parti ni, sokongan perlu diberikan secara en blok kepada mana-mana Perdana Menteri. Okey? Secara en blok. Maknanya, kalau Datuk Zahid tak ada, hanya pengganti Datuk Zahid. Contohnya Datuk Seri Muhammad Asad. Sebagai, dia mesti dilantik dulu sebagai pengurusi Barisan Nasional. Bila dia pengurusi Barisan Nasional, dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Dia ada kuasa sebagai ketua parti. Dia boleh memindahkan sokongan ke semua 30 orang kepada Perikatan Nasional. Tapi macam saya sebut tadi, 30 orang pergi ke, 40 orang pergi ke, kedudukan PMX tidak goyah. Malah hari ini kita lihat GRS dah menyatakan bahawa tetap setia bersama dengan PMX. GPS pun sudah menyatakan mereka tetap setia bersama dengan PMX. Maknanya tak boleh diganggu-gugat. InsyaAllah, saudara, tak ada sebarang masalah. Apatah lagi, dalam kedudukan Hishamuddin, bukan orang yang boleh diangkat menjadi ketua parti, ketua Barisan Nasional. Jadi bagaimana dia nak ada kuasa untuk memindahkan sokongan secara en blok BN ini kepada Perikatan Nasional. Kalaupun dia ada kuasa, 30 orang pindah ni, tuan-tuan, tetap tak boleh membentuk kerajaan. Jadi kita janganlah terpengaruh dengan manusia-manusia yang sebenarnya hari ini terlalu terdesak, tak mampu nak jadi pembangkang, dah tak larat, mungkin tukang bayar pun dah tak bayar dengan cantik, maka hari ini mereka ni menjadi gundah gulana, terlalu beria, sampaikan nak letak ahli parlimen Kemaman pun terpaksa letak Samsuri, padahal dia takut dengan Panglima Angkatan Tentera, iaitu Jeneral Muhammad Afandi, Muhammad Noor. Itu sebenarnya realiti dia. Untuk mengangkat Samsuri sebagai Perdana Menteri, jangan mimpi, tuan-tuan. Itu tidak akan berlaku. Akan datang kalau jumlah orang yang gila mengundi Perikatan Nasional bertambah, itu kita tak boleh nak nafikan lah. Itu mungkin berlaku selepas pilihan raya umum ke-16. Tapi saya yakin, insyaAllah kita ada 4 tahun lagi, kita boleh yakinkan rakyat Malaysia bahawa kita boleh membentuk kerajaan yang kuat, kukuh, yang boleh mentadbir negara ni dengan baik, dan kehidupan rakyat akan lebih baik di bawah pentadbiran pimpinan Datuk Seri Anwar, insyaAllah. Okey, silakan. Tok, soalan susulan. Ya. Ada satu kenyataan Papa Gomo ni, saya suka dengar benda ni. Ya. Dia dakwa nak menjatuhkan Anwar Ibrahim ni di luar parlimen dengan menggunakan SD. Dan adakah SD ni sah diguna pakai? SD sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Pertama, kerana ada aku janji. Kalau dia beri aku janji ataupun SD kepada Muhyiddin saja, 100 juta ringgit. Itu aku janji antara parti dengan calon ahli parlimen yang sudah jadi ahli parlimen sekarang. 100 juta ringgit. Jangan lupa Zuraida kena 10 juta. PKR. Itu aku janji dia dengan PKR. Dengan BN 100 juta. Kedua, Akta Lompat Parti. Akta Lompat Parti. Memang betul Akta Lompat Parti tidak menghalang seseorang untuk bercanggah pandangan dengan ketua whip parti masing-masing. Sokongan lah. Maknanya, kalau misalnya berlaku undi tak percaya terhadap Datuk Seri Anwar, ahli parlimen BN ini boleh. Memang boleh. Benda yang betul, kita kena cakap benda yang betul. Memang boleh dia buat undi tidak menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi kena ingat, kalaupun dia boleh nafikan, kalaulah kata ada 30 orang ni semua solid, dengan Datuk Zahid pun tiba-tiba gila, sokong Muhyiddin. Katakanlah, Datuk Zahid pun sokong Muhyiddin. Mustahil lah kan?
30 orang. Mesti tak cukup lagi 10. 11, tak cukup lagi 11 untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS. Katakanlah dia boleh yakinkan GPS, GRS. Maka dia ada lebih 41 orang yang tarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak seorang Perdana Menteri baru dilantik menggunakan kaedah ini? Tak boleh. Dia mesti dengan tanda tangan ketua parti. Mesti dengan tanda tangan ketua parti. Persetujuan ketua parti secara en bloc. Dan jangan lupa, nak angkat seseorang menjadi Perdana Menteri, mestilah di bawah kuasa Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan Baginda Tuanku menyatakan bahawa dia kata apa? Di bawah pemerintahan Beta sudah melalui 4 orang Perdana Menteri. Dan Beta berharap Datuk Seri Anwar ni Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya di bawah kerajaan yang sedia ada, di bawah Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada ni, tidak akan berlaku pertukaran Perdana Menteri. Kerana Baginda dah melihat bagaimana negara terumbang ambing kacau bilau. Bila ada sokongan 126 kursi pimpinan Mahathir pun kacau bilau. Bila sokongan tu hanya ada 114 orang di bawah pimpinan Muhyiddin dan juga Ismail Sabri pun kacau bilau, tak stabil. Hari ini ada peluang 152 orang dah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa nak rosakkan kestabilan ni? Kenapa nak halau pelabur-pelabur keluar daripada negara ni? Kenapa nak menyebabkan bila pelabur keluar, bursa saham Kuala Lumpur akan merudum balik? Kenapa nak biarkan pelabur keluar, kilang-kilang tutup, kita punya kadar pengangguran meningkat balik, kadar jenayah kita automatik akan meningkat balik? Tidak ada seorang pemerintah Yang di-Pertuan Agong akan menerima benda ni berlaku pada negaranya. Apatah lagi Kebawah Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor yang bakal menjadi agung pada 31 Januari ni. Baginda lebih concern tentang soal masa depan negara, kedudukan ekonomi. Dia lebih nak jaga negara ni. Dan daripada kata-kata Baginda, titah Baginda akan pastikan 33 juta rakyat Malaysia ni akan dijaga dengan baik. Baginda tidak akan membiarkan virus-virus yang tamak haloba ni, yang gila kuasa ni, mengganggu gugat keamanan. This will never happen during his tenancy as the Yang di-Pertuan Agong. Jadi insya-Allah biarlah tak salah untuk manusia bernama Gomo, Raja Petra dan Cikgu Bat dan ramai lagi blogger-blogger berbayar Perikatan Nasional ini meneruskan angan-angan mereka untuk melihat kejatuhan Datuk Seri Anwar. Tak salah. Tak salah. Tetapi pakai otak lah sebelum cakap tu. Bukan semua rakyat Malaysia ni bingai ataupun baral. Itu dia. Tuan, komen saya baca sikit dulu sebelum saya komen. Mahathir berkata PN juga boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baru. Untuk dirikan kerajaan, PM perlu ada jumlah wakil rakyat lebih 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP bersatu sokong Anwar. Tak keluar parti, tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR tolak Anwar. Ia boleh bawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dengan itu, parti lain termasuk PN boleh pilih orang lain. Seperti ketika Muhyiddin, dia tukar selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan. Kena komen saya lah tuan-tuan. Kita dengar dulu 31 Ogos dia orang cakap dia orang nak tukar kerajaan. Lepas tu 45 Ogos pun tak tukar-tukar. Tak tahulah bila yang akan tukar. Tuan, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.